Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita sambung lagi kita punya teknik menjawab pantas, ulang kaji pantas teknik menjawab kata tugas jelaskan. Okay, pada sesi sebelum ni kita sudah terangkan berkenaan dengan teknik menjawab soalan menyatakan dan kata tugas yang sama dengan kata tugas nyatakan. Okay, kali ini kita akan khusus membincangkan teknik menjawab kata tugas bagi jelaskan. Okay, kita tengok jawapannya. Jawapan yang pertama sekali, jawapan dia mesti isi sahaja. Okay, yang kedua, 4 hingga 6 perkataan sahaja dan mesti ayat lengkap. Berbanding dengan nyatakan 2-3 perkataan sahaja. Okay, dan biasanya satu isi sama dengan 2 markah. Okay, kita tengok. Dan yang terakhir, yang keempat, semua soalan jelaskan sama ada di kertas 1 ataupun kertas 2 wajib dijawab dalam poin sahaja. Poin sahaja. Ingat tu baik-baik ya. Para murid sekalian. Okay, kita tengok contoh soalan bagi kata tugas jelaskan. Okay, jelaskan 2 kesan perbuatan murtad. Yang kedua, jelaskan 2 hikmah diharamkan arak dan dadah. Yang ketiga, jelaskan 2 syarat sah talak. Semua soalan bagi kata tugas jelaskan, markah dia adalah 4 markah. Okay, kebiasaannya 4 markah ya. Okay, kita tengok cara menjawab. Okay, contoh soalan tadi, yang pertama jelaskan 2 kesan perbuatan murtad. Okay, ingat ya murid-murid, kita mesti dalam jawapan kita mesti tulis isi soalan. Okay, isi soalan bagi soalan ini ialah 2 kesan perbuatan murtad ialah. Ingat murid-murid sekalian, dia mesti tulis, mesti ditulis. Senang cerita, wajib. Okay, kita tengok jawapan bagi soalan ini 2 kesan perbuatan murtad ialah yang pertama, hubungan suami isteri terbatal. Okay, di situ 4 perkataan. Okay, yang kedua jawapannya kekal dalam neraka. Situ pun 4 perkataan. Okay, haram dikebumikan di perkuburan Islam. Okay, situ ada 5 perkataan. Okay, beginilah teknik menjawab soalan. Jelaskan ya murid-murid sekalian. Kita tengok satu lagi soalan. Okay, jelaskan 2 hikmah diharamkan arak ataupun dadah. Okay, seperti biasa kita wajib tulis isi soalan. Isi soalan dia ialah 2 hikmah diharamkan arak ataupun dadah ialah yang pertama, menjaga kewarasan akal manusia. Di situ 4 perkataan. Okay. Kemudian jawapan yang kedua, mengelakkan perkelahian dalam masyarakat. Situ pun 4 perkataan. Okay. Jawapan yang ketiga, mengelakkan diri daripada penyakit berbahaya. 5 perkataan di situ. Dan jawapan yang keempat ialah dapat menjamin keharmonian keluarga. Di situ 4 perkataan. Okay. Jadi begitulah teknik menjawab soalan jelaskan ataupun kata tugas jelaskan. Okay, satu lagi di bawah kata tugas jelaskan ini ada satu lagi soalan yang biasa ditanya, iaitu soalan perbezaan. Okay, kita tengok contoh soalan atau cara menjawab dia. Jawapan dia mesti isi sahaja, isi wajib dalam bentuk jadual. Ingat ya murid-murid, asal soalan perbezaan wajib ditulis ataupun jawapannya mesti dalam bentuk jadual. Okey, kita tengok ada perbezaan dalam satu baris. Okey ya, nanti kita tengok dalam jadual nanti ya. Dalam jadual contoh jawapan nanti. Okey. Contoh soalan bagi perbezaan. Okey.
pertama, jelaskan dua perbezaan antara haji ifrad dengan haji qiran. 4 markah situ. Jelaskan dua perbezaan antara wali nasab dengan wali hakim. 4 markah juga. Jelaskan dua perbezaan di antara talak sunni dengan bid'i. 4 markah juga. Okey, kita tengok teknik menjawabnya. Okey, cara menjawab dia, yang pertama sekali, mesti tulis isi soalan. Ini wajib bangun sekalian. Ingatkan sekali lagi. Dua perbezaan antara haji ifrad dengan haji qiran ialah, okay, kita tengok. Okay, jawapan dia dalam bentuk begini. Kita buat dalam bentuk jadual. Okay, jadi yang sebelah kiri itu haji ifrad, sebelah kanan itu haji qiran. Okay. Yang kolom yang pertama itu ialah melakukan haji dan umrah secara berasingan. Maksud bagi haji ifrad. Okay, haji qiran pula ialah melakukan haji dan umrah secara serentak. Okay, jadi kolom yang pertama itu yang dikatakan perbezaan yang sebaris itu ialah sekiranya haji ifrad itu maksud sebelah kiri ini, maka haji qiran pun mesti maksud juga. Okay, ya. Kemudian tidak dikenakan dam. Perbezaan yang kedua tidak dikenakan dam. Yang haji qiran dikenakan dam. Okay, ini maksudnya perbezaan daripada segi kesan ataupun denda lah untuk kedua jenis haji ini. Ya. Okey. Markah dia, pemarkahan dia, apabila sebelah kiri sudah maksud, sebelah kanan mesti maksud juga. Jadi yang sebelah kiri akan dapat setiap jawapan ini dapat satu markah. Okey, haji ifrad maksudnya satu markah, haji qiran pun satu markah. Okey, denda tadi haji ifrad satu markah, haji qiran satu markah. Okey. Kalau sekiranya murid menjawab yang perbezaan dia tidak sama. Contohnya haji ifrad, kolom pertama ini dia bagi maksud. Tapi di sebelah pula dia bagi haji qiran ini bukan maksud. Contoh dia bagi denda. Okey, jadi haji ifrad itu, di kolom haji ifrad itu dia dapat satu markah, tetapi salah bagi perbezaan sebelah dia. Jadi tidak dapat markah lah. Okey, ya, sebab salah. Begitu juga di bawah situ. Okey, di bawah kolom yang kedua ini, contohnya haji ifrad dia bagi denda. Tapi haji qiran dia bagi pula maksud atau balik. Jadi maksimum dia akan dapat 2 markah. Okey, jadi berhati-hati ya murid-murid sekalian untuk perbezaan ni, soalan perbezaan ataupun jawapan juga boleh dalam bentuk macam ni. Ini lagi cantik. Dia buat lagi di tengah itu aspek, maksud, denda. Ini lagi nampaklah. Saya sarankan kalau boleh kita guna cara macam ni. Yang ini pun okey juga, tidak masalah, tetapi lagi baik kalau boleh buat macam ni. Okey. Jadi sekadar itu sahaja untuk teknik menjawab bagi kata tugas jelaskan. Okey, seperti biasa kalau ada soalan, murid-murid boleh komen di ruangan komen dan nanti saya akan cuba jawab. Ya. Okey, sekian. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.